warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita berbanyakkan ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat serta ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kejap mana? Dia tak stable jap. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Jadi bertemu lagi kita di dalam kelas mingguan kita hari Rabu pagi. Pertama sekali saya mohon maaf terlewat sikit hari ni menguruskan benda kat rumah. Tak perasan pula dah pukul 9. Tak perasan pula dah pukul 9. Jadi walaupun pun terima kasih tuan-tuan kerana sama-sama menunggu kelas mingguan kita setiap hari Rabu pagi, insya-Allah ya. Jadi kita tunggu kejap kawan-kawan kita. Kita tunggu kejap kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Kita tak perasan lagi saya bersiaran. Kita tunggu kejap. Boleh tolong bagi tahu dalam grup WhatsApp. Insya-Allah boleh bagi tahu dalam grup WhatsApp. Saya dah bersiaran ni, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum tuan-tuan. Waalaikumsalam tuan-tuan yang memberikan salam ya. Ini adalah kelas mingguan kita, kelas Rabu pagi ya, kelas Rabu pagi. So saya mohon maaf sekali lagi terlewat sikit dalam menguruskan hal rumah tangga tadi. Bila duduk rumah ni banyak urusan rumah tangga sikit nak kena buat. Tak perasan dah pukul 9. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi tuan-tuan. Hari ini kita dah masuk dalam bahagian yang kedua dalam bulan Ramadan. Hari ini 13 Ramadan saya. Hari ini 13 Ramadan. Jadi dah masuk pada suku kedua. Dah masuk pada suku kedua ataupun dah masuk pada pertengahan bulan bahagian pertengahan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, masih lagi ada masa dan masih lagi ada peluang untuk sama-sama kita rebut apa yang Allah sediakan sepanjang bulan Ramadan ni. Ya. Walaupun kita dah tertinggal 10 hari pertama bulan Ramadan, tapi Ramadan belum pergi meninggalkan kita lagi. Jadi kita masih ada masa dan peluang untuk merebut lagi apa yang Allah sediakan sepanjang bulan Ramadan ini ya. Jangan putus asa, jangan mudah putus asa lah, insya-Allah. Salah satunya adalah kita memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi cuba panggil lagi kawan-kawan kita, insya-Allah. Sebelum kita nak mulakan kelas kita pada pagi ni, sambil-sambil tu kita nak tunggu kawan-kawan kita, rakan-rakan kita masuk. Tuan-tuan boleh bagi komen tak? Kita baca ayat berapa minggu ni? Saya tengok minggu lepas tak ada. Kita tak ada tanda lah. Saya takut silap. Boleh tak bagi komen? Ayat berapa? Betul ke ayat 104? Betul tak ayat 104? Cuba komen sikit, kita nak mula ayat berapa? Saya nak pastikan. Takut tersilap. Tengok komen. Tengok minggu lepas punya ni tak ada ni. Waalaikumsalam tuan. Waalaikumsalam Puan Asna. Waalaikumsalam Tuan Saini, Atuk Mi. Waalaikumsalam Puan Niasha, Puan Ibu Alia. Alhamdulillah jumpa lagi kita ya. Jadi sementara kita tunggu kawan-kawan kita, insya-Allah cuba panggil lagi kawan-kawan kita, bagi tahu dekat dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp kita panggil lagi sebelum kita nak mulakan ni. Sambil-sambil tu boleh komen dulu ayat berapa kita nak mula ayat berapa ni. Saya takut tersalah ni sebenarnya. Takut tersalah. Betul tak ayat 104 surah Al-Maidah? Kalau salah bagi tahu. Kalau salah bagi tahu ayat berapa. Baik, insya-Allah. Ayat 104. Puan Zainun. Betul ya Puan Zainun ya? Ayat 104 lah, betul ya, saya tanda ni. Takut tersalah. Quran banyak sangat tanda. Quran banyak sangat tanda, tak tahu tanda yang kelas mana pun tak tahu. Tapi kalau ada bagi tahu, okey, cantik tu. Jadi betul lah muka surat ayat 104 surah Al-Maidah, muka surat 125. Betul ya?
Okey, baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita nak mulakan kelas talaqi kita pada pagi ini. Jadi buka sama-sama muka surat 125. Kita nak mulakan ayat 104 di sana. Muka surat 125 ayat 104 di sana. Insya-Allah kita akan baca, saya akan baca dengan tunjuk Al-Quran. Tujuan untuk apa? Sebenarnya nak tunjuk Al-Quran, sebenarnya kita nak semak hukum-hukum tajwid dia. Senang sikit kan kalau nampak depan mata tu. Senang sikit kita nak bincang, nak ulang-ulang hukum tajwid dia. Tapi sambil tu kalau ada yang perlu saya tunjukkan macam mana nak disebutkan suatu huruf tu, saya akan tunjukkan muka balik lah, tunjukkan mulut balik ya, insya-Allah. Jadi nak okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Zainul, terima kasih Puan Tuan Saini. Betul ya, ayat 104 muka surat 125. Okey, baik, alhamdulillah kakak-kakak kita dah mula masuk dah. Tapi cuba seru-seru lagi insya-Allah kawan-kawan kita yang mungkin tak perasan kita bersiaran. Tapi kalau tak sempat pun tak apa, insya-Allah nanti kita bagi ulangannya. Terima kasih Tuan Saidun, insya-Allah. Okey, jadi kita nak mulakan ayat 104 surah Al-Maidah, muka surat 125. Okey, jom kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sambung talaqi kita pada minggu lepas. Buka muka surat 125. Kita nak mulakan dengan ayat yang ke-104. InsyaAllah semoga Allah permudahkan lisan kita, sebutan kita dan mempelajari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan memahami hukum-hukumnya. InsyaAllah. Jom kita mulakan. Ayat 104 muka surat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Sekali lagi ulang. Allah. Okey, semula. Ikut sama-sama ya. Tadi tu saya baca pertama kali, tuan-tuan boleh semak dulu. Okey, kali kedua kita baca sama-sama. Tengok kat mana kalau ada hukum-hukum tajwidnya. Perlahan-lahan tak apa, jangan risau, jangan baca laju ya. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Baik, ila dua harakat, ma 4 atau 5 harakat. Jangan keliru. Ila ma anzalallah. Sama depan sikit. Wa ila rasul. Okey, kita berhenti kat sini sebenarnya. Wa ila huruf ra berbaris di atas, kita kena baca. Kena baca apa? Tafkhim ataupun tebal. Kita baca tebal ya. InsyaAllah tuan-tuan,
Kalau kelengkapan untuk nak buat live menulis itu dah sampai, insya-Allah. Nanti kita akan boleh mulakan semula pelajaran tajwid kita. Pelajaran tajwid kita. Saya kurang minat sikit kalau nak kongsi tajwid, bercakap aja. Rasa macam tak puas. Rasa macam tak puas, nanti kita tak berapa nak faham sangat kan. So saya suka tunjuk dengan cakap dan juga tulis. Jadi sekarang ni nak tulis agak susah sikit. Sebab alatnya belum sampai lagi. Dah beli dah, belum sampai lagi. Jadi nanti kalau ada alatnya, nanti insya-Allah kita akan bolehlah belajar tajwid yang kita tertangguh-tangguh tu kan. Belajar tajwid insya-Allah mudah sikit nak tulis. Okey tuan-tuan, jadi kita baca sini, berhenti sini, ra tebal. Baik, jom sekali lagi kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Daripada sini berhenti dekat Rasul tadi. 1, 2, mula. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Berhenti situ. Okey, sambung. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Sekali lagi. Hasbuna ma wajada, lantun sughra bunyi ke depan. Wajadna da ya. Wajadna alaihi bacaan lin, hi tak panjang tuan-tuan. Kenapa hi tak jadi maksilah tuan-tuan? Hi ni habulat kan, tapi kenapa dia tak jadi maksilah? Sebab kenapa dia tak jadi maksilah? Biasanya kalau habulat nanti mesti dekat sini ada waw kecil ataupun ya kecil, betul tak? Sebab dia jadi maksilah, tak kisahlah maksilah qasirah ke, maksilah tawilah ke. Tapi kat sini kenapa dia tak jadi? Sebab apa? Sebab huruf sebelum ha dhamir ni atau ha bulat ni huruf mati. Kan ingat tak saya bagi tahu dalam kelas? Sebab sebelum huruf ha dhamir ni dia huruf mati. Sebab tu dia kat sini tak jadi maksilah. Maksilah kok tawilah ke qasirah ke, tak kisahlah. Dia tak jadi maksilah kat sini sebab ianya ada huruf ya ni mati. Sebelum huruf ya dhamir ni sebelum ha dhamir ni hurufnya mati. Kalau sebelum ha dhamir ni dihidup, nescaya sini akan jadi hukum maksilah. Ya. Jadi kat sini jumpa hamzah maksilah tawilah lah. Tapi sebab sini mati, sebelum ha dhamir huruf mati, so tak boleh lah. Boleh tuan-tuan jelas ya? Jadi dia tak jadilah maksilah, dan dia tak boleh baca panjang dekat alaihi. Siapa ingat lagi, saya bagi tahu dalam kelas, angkat tangan. Ya. Bagi simbol sikit, angkat tangan. Okey, sekali lagi kita ulang. Qalu daripada atas tadi. 1, 2, mula. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Okey, terus. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sekali lagi ulang. Awalau kana, ikut sama-sama. Sekali, 1, 2, mula. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Hal besar sini dia punya bunyi hams ataupun angin yang keluar dekat sini adalah angin besar, angin ha. Sebab
Ha hams kan. Dia punya antara sifat huruf ha adalah hams. Jadi hams dia, angin dia besar. Wala ta yahtadun. Dia jadi besar angin dia sebab dia hams di situ ham. Okey, seterusnya. Minta maaf Tuan Faizal. Minta maaf Tuan Faizal sebab selalu kalau yang kalau ada nampak skrin dengan mulut dengan muka saya itu, kita pakai laptop. Ya. Itu pakai laptop dekat office. So saya dekat rumah tak ada laptop. Dekat rumah tak ada kelengkapan tersebut. Saya tak ada di rumah, tak ada kelengkapan. Handphone kita tak boleh buat. Handphone kita tak boleh buat, insya-Allah. Kalau dekat office tu baru boleh buat sebab ada kelengkapan cukup lah kalau dekat office tu, insya-Allah ya. InsyaAllah tuan-tuan, nak pakai benda tu banyaknya teknikal dia. So saya tak ada teknikal tersebut. Jadi manual jenis pun bolehlah sikit-sikit dia. Nanti kalau ada benda yang kita perlu tunjuk, saya akan tunjukkan macam ni nak sebutkan. Okey, sambung. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Sekali lagi. Ya, 4 harakat majaz munfasil. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah. Dia terbahagi kepada 2 kalimah yang ditulis dalam bentuk satu kalimah. Faham? Boleh? Dia adalah 2 kalimah atau bentuk perkataan yang ditulis bersambung. Hakikatnya dia 2 perkataan. Jadi hukumnya kat sini, ombak ni mad jaiz munfasil. Tapi tak apalah, baca tetap sama juga, 4 harakat juga. Okey. Kemudian alaikum anfusakum. Baik, sini nun jumpa dengan fa. Fa hakiki dibaca dengan tebal, dibaca dengan tipis. So nak baca dengan tipis macam mana? Nak baca dengan tipis, mulut kita sengih sikit. Ni mulut kita sengih sikit. Anfusakum. Ya. Anfusakum. Mulut kita sengih sikit. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Ya ayyuhallazi. 1 2 mula. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Begitu. Okey, terus. La yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Sekali lagi. La ruddat, sisi lidah kita pakai. Kemudian ruddat itu baris depan, jadi kita muncung mulut. Pakai sisi lidah dan muncung mulut. La yadu. Okey, saya tunjuk sikit. Okey, nampak tak? Ya. Okey, jadi situ huruf dad. Yang pertama huruf dad pakai sisi lidah. Bo. Singkatkan mulut sikit. Bo. Kemudian dia baris depan. Kalau bo baris atas, baris depan. Pakai sisi muncung. Bu. Maafkan saya sekali. Bu. Nampak? Nampak tak? Sini bergerak. Bu. Jangan tutup mulut. Kalau tutup mulut nanti jadi bu. Ya, saya ingat kat sini tutup mulut pula depan. Nanti jadi bunyi ba pula. Bu. Tak nak. Dia tak boleh tertutup. Tuan-tuan ni, huruf dad bukannya sampai tutup bibir, tak. Kita muncungnya. Tapi sisi tapi baris depan. Bu. Begitu. Payah sikit tuan-tuan. Payah sikit. Tapi bolehlah diusahakan. Macam tu bunyi tuan-tuan. Bukannya du. Yadurrukum kan. Bur. Dia tidak tertutup betul-betul mulut kita. Begitu ya. Okey, jom sambung. Okey. Allahu Akbar. Baiklah, yadu. Munculkan mulut, pakai sisi lidah tuan-tuan. Jom sekali lagi cuba.
La yadhu ra sabdu sambungkan. La yadurrukum idgham mislain nun mati jumpa dengan huruf dad, ifa hakiki dibaca dengan tebal. Ifa hakiki dibaca dengan tebal. Sini macam mana? Angkat mulut kita. Angkatkan sikit mulut kita ataupun munculkan sikit mulut kita. Masa kita dengung ni, munculkan sikit mulut kita. Kena tunjuk juga. Nun jumpa huruf dad, kita kena angkatkan sikit mulut kita. Sebenarnya lidah kat dalam tu tengah terangkat. Ya. Pangkal lidah kat dalam tu tengah terangkat. Tapi isyarat dia tu mulut kita macam ada bergerak ke atas. Contoh man dhalla, begitu. Man dhalla. Dia bukannya man dhalla. Bukan begitu. Dia man dhalla. Begitu ya. Okey, jom. Okey, sama adik. Payah nak nyebutnya Puan Zainul. Ya, memang payah nak nyebutnya tu. Puan ya. Memang payah nak nyebutnya. Memang kita kena selalu latih lah. Kena selalu latih Puan. Tak dapat tidak, kita kena juga cuba sebut bunyi yang sepatutnya. Bunyi yang paling terbaik kita boleh buat. Macam tu. Kena buat macam tu. Walaupun mungkin kita tak sempurna sebutnya huruf dad ni, tapi kita kena berusaha juga ke arah itu. Lepas tu saya cakap tadi kita guna sisi lidah. So kita kena berusaha juga untuk mendapatkan, walaupun kita tak dapat sebaik yang sebetul yang sepatutnya. Tapi kita usaha juga supaya kita boleh dapat yang terbaik yang kita boleh buat. Okey, jadi ada dua dad. Yang sini kita kena angkat sikit mulut sebab dia ifa hakiki tebal. Okey, dapat ya? Okey, sekali lagi jom cuba kita baca sama-sama. 1, 2, mula. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Boleh nampak? Pelan-pelan lah. Ya. Okey, terus. Ilallahi marji'ukum jami'a. Sekali lagi. Ilallahi marji'ukum jami'a. Berhenti sini. Jadi mad iwad. Apa formula mad iwad? 1 baris 2 harakat. Ya. 1 baris 2 harakat jami'a. Okey, sambung. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sekali lagi. Okey, فَيُنَبِّئُكُمْ, nampak tak ada mim mati, tak ada tanda. Jumpa dengan huruf ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Macam mana nak sebut ikhfa syafawi? Jangan rapatkan bibir kita. Yang pertama kat situ, jangan rapatkan bibir kita, jangan baca kum, kita kena renggangkan sedikit. Kemudian kuntum, ada nun mati jumpa dengan huruf ta, ikhfa hakiki yang perlu kita baca dengan tipis dia punya bunyi dengungnya. Ataupun kita kena baca tipis bunyi ikhfa-nya. Kenapa? Sebab dia jumpa dengan huruf tipis. Huruf ta ni. Huruf ta adalah huruf istifal ataupun huruf tipis daripada tipis akan sifatnya. Jadi kita kena baca tipis dengungnya di situ. Okey, saya tunjukkan. Yang pertama, renggang bibir kat sini. Tuan-tuan tengok Quran masing-masing juga ya. Sini renggangkan bibir, ikhfa syafawi. Yang sini tipiskan ikhfa-nya, ikhfa hakiki hukumnya. Tipiskan bunyi dengung dia atau bunyi ikhfa dia. Okey, saya tunjukkan. Okey, yang pertama mim jumpa dengan ba. Kerana mim jumpa dengan ba, renggangkan bibir. Fayunabbi'ukum. Nampak? Ada ruang. Itu ikhfa syafawi.
Keringgakan bibir. Lama kan? Sebab dia dengung. Kemudian ke depannya, nun jumpa dengan huruf ta. Kuntum. Nun jumpa dengan huruf ta. Fa hakiki yang kita pernah baca. Tipis. Macam mana? Bima kun. Dia bukannya kuntum. Kan? Dia tipis kan? Dia kita macam dia tak adalah kita nak sengih sangat. Tak adalah kita buat tu sengih sangat. Tak payah. Dia cuma isyarat menipiskan ikhfa dia. Kita datarkan kita punya mulut. Kuntum begitu. Boleh tuan Jangan jangan angkat lidahnya tak kurang tepat. Okey, jom terus. Okey, kita baca sama-sama. Fa yunabbiukum 1 2 mula. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah. Ya tuan Iswan, seringai ke? Sikitlah. Sikitlah. Dia tak terlalu menyengih mulut kita ya. Dia tak ada terlalu menyengih. Kalau menyengih sangat, nanti bunyi dia macam lari sikit. Dia macam mungkin lah seringai sikit lah. Kita seringai sikit kan. Kita agak sengih sikit. Mulut kita tidak muncung. Mulut kita tidak muncung. Kalau fa tipis kita baca macam tu. Kalau kita baca macam tu, bunyi dia semua akan jadi sama teman. Bunyi tipis dia semua akan jadi sama. Sebab tu dia panggil fa dia. Sebab tu fa ni yang dibaca dengan tipis. Ya. Tak apa, kita latih sikit-sikit, belajar sikit-sikit, nanti lama-lama kita akan mahir lah. Okey, sambung. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum. Sekali lagi. Ikut sama-sama. 1 2 mula. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum. Sambung. Idza hadara ahadakumul mautu. Okey, jap. Kita berhenti situ dulu. Ada panjang lagi tu. Kita berhenti kejap. Ada panjang lagi tu. Kita berhenti dekat sini kejap ya. Sekejap lagi kita gabung ayat dia. Okay, sekali lagi ulang. Iza ha pedas, bot tebal. Hurufnya dari atas tebal. Bo. Pakai sisi lidah. Saya ingatkan mulut pun tak apa. Iza hawara. Ya. Ro pun tebal lah situ. Dua ni huruf tebal ni. Bila kita baca, dia ada sifat ketebalan kat situ. Macam mana? Muncungkan sedikit mulut. Muncungkan sedikit, bukan muncung sepenuhnya ya. Iza hadarat aha. Jangan lupa. Bunyi dekat mulut kita. Bunyi dekat dalam mulut, rongga mulut. Bunyi dekat dalam rongga kerongkong. Beza tuan-tuan. Sekali lagi. Bunyi dekat rongga mulut. Bunyi dekat rongga kerongkong. Jadi bunyi dia ha. Satu bunyi di luar satu lagi bunyi di dalam halkum. Beza. Jadi itu kedudukannya. So kalau kita rasa sebut dua-dua huruf ni macam keluar dekat mulut sama aje, kan? Maknanya mungkin salah satu huruf tu salah. Ya. Jadi pastikan satu dekat rongga mulut keluar suaranya. Satu lagi suara keluar daripada halkum. Daripada halkum. Dalam ya. Okey, jadi bunyi dia aha. Begitu. Ahadakumul mautu. Okey, kita sambung. Hinal wasiyati ithnani dhawa adlim minkum. Okey, berhenti dekat situ. Adlim minkum. Okey, sekali kita baru ulang.
Sebelum ulang kita tengok satu persatu jap ya. Hinal wasiyya, sad bari bawah. Tebal, tapi tebal dia kurang sikit. Begitu ya. Wasiyatif, huruf sa. Apa sifat huruf sa? Hams, angin. Ya, sifat huruf sa tak ada sifat sofir. Huruf sa tak ada sifat sofir ataupun tak ada sifat desiran ataupun siulan ya untuk huruf sa ya. Jadi dia jaga wasiyatif, keluarkan angin. Dia cuma ada sifat ham sahaja di situ, iaitu angin yang keluar. Makhrajnya keluarkan hujung lidah sedikit. Okey, kemudian bawah. Ada dalantun ke depan. Ada sughra ya, sughra. Adalim minkum. Tengok nun mati jumpa kaf huruf istifal ataupun huruf tipis. Jadi ikhfa-nya sini dibaca dengan tipis. Macam mana? Sengih mulut sikit. Minkum. Ini senang sikit lah kita nak sengih sebab memang di baris bawah kan. Ini baris bawah memang kita dah sengih lah. So biar aja sengih. Minkum. Begitu. Senang sikit nak buat. Okey, jom. Mana tadi? Okey, kita bersini minkum. Okey, jom baca semula. Panjang tu mana? Kita ambil daripada sini. Panjang ni kita cuba gabungkan ya. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, ikut sama-sama baca. 1 2 mula. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. Okay, sambung. أو آخران من غيركم. Sekali lagi. أو mak badal dua harakat, jangan lupa. أو آخر, kha bunyi gitu. أو آخران min, nun ada tanda sini nampak, nak hukum ni izhar. Izhar al-ki. Jadi min jangan duduk lama-lama. Jangan min ghairikum, tak mau. Sekejap saja. Min ghairikum. Ghain. Kita buat kita apa nama? Sebutkan dalam sikit. Ghain ni dia dekat dengan huruf kha, tapi kha ni lagi atas, dia bawah sikit. Ghain ni bawah sikit daripada kha. Ghoi bawah sikit. Ya, dia di bawah sikit daripada kha. Situlah huruf ghain duduk. Okey. Min ghairikum. Begitu. Okey, sekali lagi jom ulang. Au akhara. 1 2 mula. Au akharani min ghairikum. Okey, terus. In antum darabtum fil ar. Sekali. In nun ada tanda lagi izhar. Jangan duduk lama-lama sini. Jangan duduk. In tak mau. Jangan duduk lama. Sekejap saja. Cukup sekadar kita menyebutkan huruf nun. Selesai kat situ. Terus jalan. Jangan duduk lama-lama. Okey, cuba. In nun jumpa dengan huruf ta. Ta huruf tipis ataupun istifal. Bermakna sini ikhfa hakikinya dibaca dengan tipis. Macam mana? Sengih mulut sikit. Sengih. Yang ni pun senang je nak sengih kan. Sebab baris atas kita senang sikit nak sengih kan. Okey. Sekali lagi. In izhar jangan duduk lama-lama nunnya. Antum nun sini. Bunyi boleh duduk lama-lama. Sebab kita nak dengungkan dia ya. Okay, kemudian balantun daraba. Boleh? Darabatum. Dia sambil lalu. Darabatum.
Darabtum. Bukannya darabtum. Nampak tak? Nampak tak perbezaannya? Sekali Yang salah darabtum. Itu tak betul. Okay, yang betul darabtum. Darabtum. Dia jalan terus. Dia bukannya darabtum. Bukannya patah balik kemudian datang balik. Okey. Okey, seterusnya mim sini izhar syafawi jangan duduk lama-lama. Tum fil ard cukup situ. Okey, sekali baca. 1 2 mula. Ya betul Puan Zainun. Touch and go. Touch and go saja. Dah touch, go lah, jangan duduk lama-lama tu. Nanti orang marah kan. Kena queue panjang. Touch and go. Okey, jom sama-sama sekali lagi. 1 2 mula. In antum darabtum fil ard. Alhamdulillah. Okey, terus. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. Kita berhenti sini. Okey, sekali. Okey, qaf lantun. Saya pernah bagi tahu kan. Huruf lantunan itu ada dua, dibahagi. Cara membaca huruf lantunan dibahagi kepada dua cara bacaannya. Ingat lagi tak? Huruf lantunan dibahagi kepada dua cara bacaannya. Okey, huruf lantunan ada berapa? 5. Ba, jim, dal, qaf, ta. Betul? Baju dah kotor. Baju dah kotor huruf lantunannya. Huruf ba, jim, dal lantunannya satu. Huruf ba, jim, dal satu bahagian, satu geng. Qaf, ta satu geng. Geng apa? Bukan geng sekolah. Huruf ba, jim, dal bunyi dia, huruf ba, jim, dal geng yang pertama bunyi dia ke depan. Aba, aja, ada. Ni kena ulangan ya. Saya pernah bagi tahu. Huruf geng yang kedua, huruf qa dengan huruf qaf dengan huruf ta lantunannya ke atas. Lantunannya ke atas. Qa, alqa. Sekali lagi. Qa, alqa. Ba, jim, dal ke depan. Aba, aja. Terlangkau. Oh ya ke terlangkau? Mana? Okey, baik. Tadi darab. Okey, baik. Terlangkau. Terima kasih bagi tahu. Okey. Betul. Saya ingat ni dah baca dah, nampak maut ni. Tadi kita dah baca maut kat atas kan. Ingatkan maut lah. Ingatkan maut dia dah. Rupanya maut lain lah. Okey. Sini. Terima kasih bagi tahu. Okey, terlangkau satu baris. Okey, jom ulang balik. Baca sini ya. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Sekali. Urus sod kedua harakat tebal. Sod kategori huruf tebal atau huruf isti'la. Huruf tebal sod nak dibaca macam mana? Huruf sod ada dua sifat yang kritikal sikit untuk kita jaga. Yang pertama huruf sod yang pertama huruf sod ni tebal, isti'la. Ya Tuan Saidun, saya baca komen. Tuan-tuan kalau komen saya dia sampai kat saya lambat. Saya sampai kat saya lambat, sebab tu saya lambat bertindak, tuan-tuan. Memang kalau live dia macam tu. Dia sampai lambat. Dia delay sikit, tuan-tuan. Apa yang ni delay kepada saya ya. Jadi saya akan baca lambat sikit komennya. Ini saya cakap pun ni akan sampai kat tuan-tuan lambat lagi. Okey, sekali lagi. Sod dua harakat. Okey, sod tadi apa? Sod sifat yang pertama dia isti'la, tebal. Isti'la itu tebal. Sifat yang kedua dia itbaq. Itbaq ni apa? Itbaq ni kita boleh cakap bahasa mudahnya lagi tebal daripada isti'la. Ya. Itbaq tu lagi tebal daripada isti'la. Isti'la itu tebal, tapi itbaq dia lagi tebal. Bermakna huruf sod ni dia ada dua-dua. Tebal dan juga lagi tebal. Dia maknanya kita tak cukup kalau kita nak baca
fa'asa. Dia kena tebalkan. Kan? Bukannya dia tak cukup. Macam tu tak cukup. Itu tebal aja. Dia kena kena tekan sikit teman-teman. Kena tekan sikit. Huruf swad. Okey. Sekali lagi idbaq dan juga isti'la huruf swad. Fa'asabatkum, huruf ta tak lantun, jangan lupa huruf ta hanya ham saja, keluar angin. Batkum. Swad lagi bari bawah. Swad bari bawah kurang sikit tebalnya. Musibatul maut. Apa maut? Berhenti kat sini. Jadi bunyi madlin. Sini adalah lin. Lin 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Lin dia kena lembut kan. Jadi bacaan lin kat sini, ma tenggelam dalam huruf waw. Mau. Tu bunyi lin. Maut. Ya, dia tenggelam dalam huruf waw. Bukannya maut. Kalau maut itu dia tak tenggelam, itu dia terkapung. Maut kan. Dia tenggelam. Maut. Huruf ta keluar angin. Boleh tuan-tuan? Okey, jom kita ulang sama-sama. 1, 2, mula. Fa'asabatkum musibatul maut. Sekali lagi. Fa'asabatkum musibatul maut. Huruf ta keluar angin saja. Okey, terus. Tahbisunahuma min ba'di salah. Sekali lagi ulang. Ta beri atas jumpa dengan ha ni, habdas. Jadi sini pedas. Ya, tahbisunahuma min, iklab sini teman, iklab. Ya. Nak renggang bibir boleh, nak rapat bibir terus pun boleh. Min ba'di salah. Sad tebal. Ba'di salah. Bukan solawat tuan-tuan sini bukan solawat. Kalau katalah nak bunyi solawat kat sini, huruf waw ni mesti ada baris atas. Lepas tu ada alif kecil dia. Barulah waw tu jadi solawat. Tapi kat sini waw dia tak ada baris, dia cuma ada alif kecil kan. Bermaksud alif kecil ni untuk huruf lam ni. Bukan alif kecil ni bukan untuk huruf waw. Jadi bunyi dia solah, bukan solawat. Bukan ya. Ramai lagi orang terkeliru dengan benda ni. So macam ni kita nak tahu tuan-tuan, kita senang aja. Kalau atas dia tak ada baris, dia ada alif kecil je, maknanya huruf ni tak payah sebut. Ya, dia cuma panjang. Tapi kalau atas alif kecil ni ada baris, barulah kena sebut. Bari apa? Bari atas lah. Kalau bari bawah. Begitu. Ya. So kita jangan keliru ya. Okey, sekali lagi kita ulang. Tahbisu. 1, 2, mula. Tahbisunahuma min ba'di salah. Okey, terus. Min ba'di salah. Okey, barulah masuk yang sini. Awal yang sangat tadi tu. Nak habis cepat. Okey. Sini ya. Fayuqasimani billahi inirtabtum la nashtari bihi thamana. Okey, sekali lagi. Kita ulang. Sekejap mana? Sekejap setting sekejap. Okey. Fayuqa huruf qaf. Huruf qaf saya tadi beritahu sikit dah. Kerana huruf qaf lantun dia ke atas. Fayuqasi. Dia bukan bunyi lantun ke depan. Kalau lantun ke depan bunyi dia Fayuqasi. Nampak tak?
Dia bukannya fayuqa. Fayuqasi. Qaf ni macam baris atas. Macam baris atas. Tapi tak sampai tahap baris atas lagi. Kalau baris atas qafnya dia bunyi fayuqa. Tapi yang ni fayuqa. Ya. Fayuqa. Begitu. Bukan fayuqa. Boleh? Bukan bunyi ke depan. Dia bunyi ke atas. Okey, kemudian inirtabtum. Sini ba pula. Ba lantun juga kan? Tapi bezanya apa? Qaf tadi kelantunan dia ke atas. Fayuqa. Huruf ba lantunan dia ke depan. Taba. Bukan taba. Dia bukannya ke atas lantunannya tapi ke depan. Taba. Bukan taba. Inir. Ra baca dengan tipis. Ra baca dengan tipis. Ya. Sebab apa? Sebab dia bersambung dengan huruf nun baris bawah ni. Inir lah kena baca tipis. Inir tabatum. Sini fayuqa. Lantunannya dua benda yang berbeza. Okey, kemudian la nashtari. Huruf shin apa dia? Sifat shin. Tafashi. Apa tafashi? Hamburan angin. Jadi bunyi dia nash. Gitu. La nashtari bihi. Nampak? Sini dia jadi maksilah qasirah, betul? Jadi maksilah. Kenapa jadi maksilah? Sebab ada dhamir kan? Kenapa yang tadi tak jadi maksilah, ni jadi maksilah? Sebab tengok, sebelum huruf ha ada huruf ba ni bukan mati, dia ada dihidup ataupun dia ada baris. Jadi sebab itulah jadi maksilah qasirah kat situ. Nampak tak? Kalau sebelum dhamir ni hurufnya mati, nescaya dia tak akan ada ya kecil ni, ataupun dia tak akan jadi maksilah qasirah ataupun tawilah sekalipun dekat sini. Boleh jelas tak? Itu penambahan. Ya, penambahan lagi lah terhadap ilmu tajwid ya. Dia macam tu. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh cari dekat rumah nanti. Habis kelas cuba cari betul tak apa yang saya cakap. Semua macam tu. Ya. Dia akan sebab dhamir banyak dalam Quran, tapi tak semua jadi maksilah. Tak semua jadi maksilah ya. Hanya keadaan macam ni dia jadi maksilah. Sebelum dhamir ada hurufnya ada baris, dia jadi maksilah. Okey. Jom kita ulang sama-sama. Fayuqsima. 1 2 mula. Fayuqsimani billahi inirtabtum la nashtari bihi thamana. Lupa bagi tahu bihi 2 harakat ya, maksilah qasirah. Bihi thamana. Benda sini. Dia sambung. Walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah. Sekali lagi. Walau kana dha keluarkan lidah sikit 2 harakat. Dha qurba. Nampak tak? Tanda dalam alif ni kecil. Kita sangat-sangat tidak digalakkan untuk berhenti. Kita tak digalakkan untuk berhenti. Tak galakkan waqaf dekat situ. Kita kena baca terus. Kita kena baca wasal. Qurba. Okay, sambung. Fayuq lagi. Allah, ulang lagi ya. Walanak. Okey, walanak. Huruf kaf, pastikan huruf kaf tidak ada lantun. Huruf kaf tak lantun. Huruf kaf apa? Huruf kaf dia ham, sifat dia hams. Hams tak ada lantunnya, dia ada ham saja. Wala nak. Bukannya naka, dia tak sampai naka. Nak. Wala naktumu syahada. Ha besar 2 harakat. Nampak dia kecil. Syahadat Allah. Kita berhenti dulu. Panjang tu. Jom sekali lagi ulang. 1 2 mula. Walau kana dha qurba wala naktumu syahadat Allah. Sambung. Makan saya teman-teman, suara tersekat sikit pagi ni.
tak boleh nak minum air, kita minum air liur sendiri je. Okey, sekali lagi. Inna idzal laminal athimin. Sekali lagi. Inna mad jaiz munfasil 4 harakat. Idzal laminal athimin. Dua harakat tuan-tuan, jangan lupa huruf hamzah ni duduk di antara lam alif, jadi mad asli sini 2 harakat. Ya. Huruf tha tak ada desir, jangan lupa. Huruf tha tak ada desir, ya. Okey, sekali lagi. Maafkan saya. Okey, sekali lagi. Inna idzal laminal athimin. Cantik. Terus. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا. Sekali lagi. فَإِنْ tash'inggu sini, izhar halki. عُثِرَ, ain, tha, ra, ya. عُثِرَ sebutannya. عُثِرَ, begitu. Okay, sama balik. Annahumas. Baik, huruf sin sini barulah ada sofir. Ni baru ada siulan. Apa sofir dia? Macam bunyi ular sawa tu, ya. Okey, kemudian jumpa lagi tha. Tha tak ada sofir pula. Tak ada siulan. Sin sofir, tha tak ada siul. Sin simpan lidah, tha keluarkan lidah. Begitu. Boleh? Jom sekali lagi sama-sama ulang. 1, 2, mula. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا. Alhamdulillah. Terus. فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. Sekali lagi. Sekali lagi ikut sama-sama. فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. Ma tak muncung, qa muncung mulut sikit. مَقَامَهُمَا. Sambung. مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. Berhenti sini. Okey, sekali lagi. مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. Sini mad alif li sukunnya, ya kecil, alif kecil ni. Jadi kalau berhenti 2 4 entah nak akad lah. Okey, sambung. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا. Sekali lagi, maafkan saya. Sekali lagi. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا. Sekali. Fayuqa, huruf qaf lantun ke atas. Fayuqa, bukan fayuqa, ya. Fayuqasimani billah. Kalimah jalalah baca tipis sebab huruf ba-nya, huruf sebelum Allah, ba berbaris baris bawah. Jadi jangan baca billah. Okey. La syahadatuna, majai mufasil 4 harakat. Ahaqu, huruf qaf tuan-tuan, ya. Ahaqu
ahaqu, jangan ahaqu. Kalau ahaqu tu huruf kaf. Ahaqu, tahan huruf qaf, pangkal lidah, lidah paling dalam. Nun jumpa dengan shin, fa hakiki yang kita baca dengan tipis. Sebab huruf shin huruf istifal. Jadi kita sengih mulut sikit. Gitu. Okey, sekali lagi. Okey, dari sini kita ulang. 1, 2, mula. Fayuqasimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Okey, terus. Wa ma'tadaina inna idzal laminal zalimin. Sekali lagi. Wa masuk huruf ain terus ya. Jangan baca panjang sini. Wa ma'tadaina, majais munfasil 4 harakat. Inna, majais munfasil 4 harakat. Macam mana kita tahu dia majais munfasil? Ini senang aja sebab dia 2 kalimah. Kan? Tadaina 1 kalimah, inna 1 kalimah. Inna 1 kalimah, idzal 1 kalimah. Jadi ada 2 kalimah. 2 kalimah itu yang jadi majais munfasil. Idzal laminal dha. Huruf dha keluarkan lidah tuan-tuan. Huruf dha keluarkan lidah, muncung sikit. Macam ni tuan-tuan. Idzal laminal dha. Hujung lidah keluarkan. Tapi kita kena angkat lidahnya sebab dia isti'la, dia huruf tebal. Laminal dha. Bukannya za. Kalau za lidah tak keluar, zalimin salah. Zalimin, keluarkan lidah sikit. Okey? Jadi begitu bunyi dia. Okey, terus sambung. Sekali lagi kita ulang. Wa ma'tadaina. Baik, 1, 2, mula. Wa ma'tadaina inna idzal lamina zalimin. Okey, sambung. Dzanika adna an ya'tu syahadah. Begitu. Sekali lagi. Ikut sama-sama perlahan. Ada lagi kecil, jangan lupa panjang 2 harakat. Zalika adna, dal lantunkan. Lantun dal ke depan. Ada. Adna. Jangan bunyi adna, tak mau. Adna ayya tu bisyahadah ala wajh, jim lantun ke depan juga. Ala wajhiha aw yakhafu. Fu berhenti sini, mad jaiz munfasil jadi 2 harakat. Sebab kita berhenti. Kalau sambung baru jadi 4 atau 5 harakat. Sekali lagi. Ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanu ba'da aymanihim. Sekali lagi. An turad fa hakiki tipis. Sengih mulut sikit. Tipis-tipis sini ya. Masa dengung tipis mulut kita. Mulut kita sengih.
an turadda aymanu iklab nun ba'da aymanihim bunyi linnya bacaan lin bukan mat lin, bacaan lin. Sekali lagi ulang. 1 2 mula. An turadda aymanu ba'da aymanihim. Terus wattaqullaha wasma'u. Sekali lagi ruqah panggal lidah. Wattaqullaha wasma'u. Rusin sofir. Wasma'u. Kita berhenti sini, dia bukan berhenti sini. Bukan jadi mad arid disukun apa ni? Bukan. Dia jadi mad asli saja sini. Mad asli saja. Kita jadi baca 2 harakat. Kenapa dia tak jadi mad arid disukun walaupun dekat ujung ayat? Sebab dia hilang satu syarat. Apa syarat mad arid disukun? Kena ada huruf hidup selepas dia. Yang perkataan wasma'u ni, selepas waw ni bukan huruf hidup, huruf mati. Ada huruf tapi huruf mati, iaitu huruf alif ni ada tanda mula, huruf mati. Jadi dia tak jadilah ma'arid sukun, dia jadi mad asli sahaja, ya. Kalau nak jadi ma'arid sukun kat sini, pastikan huruf ni lepas waw ni dia ada huruf hidup ataupun huruf berbaris. Barulah nama dia ma'arid sukun. Mati yang mendatang. Mat disebabkan mati yang mendatang. Iaitu huruf yang last kali tu matinya tiba-tiba. Tapi yang ni bukan mati tiba-tiba, memang dah mati dah. Memang dah mati dah. So dia tak jadi ma'arid disukun, dia cuma jadi mad asli 2 harakat. Tak boleh baca 2, 4 atau 6, tak boleh. Kita baca 2 saja sini. Okey, jelas tu ya. Okey, sekali lagi. Wattaqullaha wasma'u. Terus wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sekali lagi. Wallahu la yahdil qawmal. Huruf qaf pada atas bunyi qa. Qawmal. Jangan baca qawmal. Tahu? Qawmal. Qawmal fasiqin. Sekali lagi kawan. 1 2 mula. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Okey, kita berhenti dekat situ. Okey, jom kita baca sama-sama Toban daripada atas. Kita baca semula. Kita baca tilawah lah daripada atas ya. Okey, sama-sama. 1 2. Ikut sama-sama dengan saya. 1 2 mula. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah huwa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a
فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Baik, kita berhenti di situ ayat 108 di dalam surah Al-Maidah.
Baik, alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti di situ ayat 108, dapat kita lagi satu muka surat insya-Allah. Sikit-sikitlah dalam tempoh kita ber-PKP ni ataupun kita buat kelas online ni. Kita tak boleh nak laju sangat. Sebab apa tak boleh nak laju sangat? Sebab saya tak dapat dengar apa yang tuan-tuan baca. Jadi saya kena apa? Kena banyak ulangan kan, kena banyak buat ulangan. Nak pastikan tuan-puan dapat baca dengan baik. Kalau saya dengar depan-depan, kalau dah betul, kita boleh jalan terus lah. Kan tak payah ulang-ulang banyak kali. Tapi kali ni, tapi sebab saya tak boleh nak dengar, so saya tak boleh nak agak, so saya kena bagi tahu juga macam mana nak baca betulnya, macam mana semua, kan. Baik, alhamdulillah tuan-puan. Kita berhenti ayat 108 surah Al-Maidah. Perik tekak. Puasa kering tekak. Tahu tak apa. Ya. Tapi tak apa, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang sebaiknya. Kita mengaji bulan puasa tuan-puan. Hari ni 13 Ramadan kan. Kali ini 13 Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan kita dah 13 juzuk dah hari ni baca ya. Mudah-mudahan dah baca 13 juzuk, mudah-mudahan. Kalau tak berkesempatan tak apa tuan-puan. Ikut kelas pengajian yang ada dekat sini pun dah okey dah. Kita boleh belajar, kita dapat baca sama-sama, pun baca Quran juga tak ada masalah. Kalau mampu bacalah satu hari satu juzuk, target sebulan ni khatam 13 juzuk kan, kalau boleh. Kalau tak boleh tak apa. Belajar sikit-sikit pun pahala juga dalam bulan Ramadan, diganda-gandakan lagi pula kan. Baik, cukup sekadar itu saja tuan-puan sampai ayat 108 surah Al-Maidah. Insya-Allah minggu depan kelas seterusnya kita akan sambung ayat yang seterusnya, ayat 109 surah Al-Maidah. Sekali lagi terima kasih tuan-puan yang bersama dengan saya daripada sampai ke akhirnya, khususnya pada peserta-peserta kelas Rabu pagi, tuan-puan kerana setia menunggu untuk kelas kita setiap minggu, dan juga sahabat-sahabat lain yang sama-sama memeriahkan kelas kita pada pagi ini, dapat mengaji sama-sama, okeylah kan, daripada tak buat apa-apa kan, kita pagi tu dapat isi masa lebih kurang sejam lebih sikit mengaji. Alhamdulillah, moga-moga Allah berkati dan Allah berikan ganjaran yang sebaiknya. Jom kita tangguhkan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah lupakan daripada ayat Al-Quran, dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi, dan berikanlah kepada kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ya Tuhan sekalian alam, Engkau kabulkanlah segala permintaan dan doa kami semua. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu semuanya daripada kelemahan saya sendiri. Maafkan saya tuan-puan. Insya-Allah kita jumpa lagi. Nanti jangan lupa 12.30 tengah hari kita di dalam page Mudah Mengaji dalam bacaan bedah surah Al-Baqarah insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan puan. Terima kasih sekali lagi. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.